Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Salim bin Abdullah bin Umar an abihi Abdullah bin Umar an Umar radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت فصدق به ومال فلا تتبعه نفسك. قال سالم فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه atau kama qala muttafaqun alaih. Seorang yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Salim menceritakan, kata dia bapa dia Abdullah bin Umar menceritakan tentang neneknya iaitu Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, satu hari Nabi SAW telah memberikan kepada dia satu pemberian. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar cerita, dia kata satu hari Nabi SAW telah bagi dekat dia satu benda. Nabi bagi ke Sayyidina Umar satu benda. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila Nabi SAW bagi dekat dia benda tu, dia kata dekat Nabi, dia kata a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Sayyidina Umar kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia bagi ke orang lain lah, bagi dekat orang yang lebih susah daripada aku. Sayyidina Umar bukan orang miskin. Sayyidina Umar ni orang menyaga, orang kaya. Tapi satu hari Nabi ada bagi satu benda ke dia. Bila Nabi bagi benda ke dia, dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tak sahlah bagi kat saya, sebab saya rasa ada orang lain yang lebih memerlukan benda ni berbanding dengan saya. Begitu. Nabi SAW bila Sayyidina Umar tolak pemberian dia, Nabi kata kat Sayyidina Umar, Nabi kata khuzhu. Nabi kata ambil. Nabi kata idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'il fakhudhu fatamawwalhu. Nabi SAW kata dekat Sayyidina Umar, Nabi kata apabila orang buat mai satu harta bagi dekat kamu, sedangkan kamu tidak mengharapkan harta itu dan kamu tak minta harta tu,
ambil dia. Nabi kata fatamawwalhu, jadikan dia harta kamu. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab dia tolak apa hak Nabi nak bagi kat dia, dia tolak dengan alasan dia kata, saya kalau lagu kita ni kita kata saya ada duit dah, bagi kat orang lain lah. Saya ingat ada orang lain lebih susah daripada saya. Nabi kata dekat dia, bila orang bagi, ambil. Nabi kata, selagi mana kamu tidak mengharapkan benda tu dan kamu tidak pernah meminta-minta benda tu, tiba-tiba orang main dengan hati yang senang, dengan hati yang besar nak bagi sesuatu dekat kamu, khuzhu. Nabi kata, ambil. Bila orang nak bagi, fatamawwalhu, jadikan pemberian orang itu harta kamu. Nabi kata, dah lepas dah jadi harta kamu, fa in syi'ta kulhu, kalau kamu rasa kamu suka, makanlah. Kalau benda tu benda makan, kalau duit, kamu gunalah duit tu buat belanja. Wa in syi'ta tasaddaq bih, dan kalau sekiranya kamu rasa kamu betul-betul tak perlu, maka kamu boleh guna hak orang bagi kat kamu tu bersedekah kepada orang lain. Wa mala fala tutbi'hu nafsak, sebaliknya kata Nabi SAW, kalau tidak dengan cara itu, maksud kalau tidak dengan cara itu, maksudnya harta tu bukan orang secara besar hati nak bagi kat kamu. Sebaliknya kamu cari benda tu, kamu nak benda tu, kamu usaha susah payah nak dapatkan benda tu, kamu sanggup buat apa juga demi kerana nak mendapatkan harta tu, membujuk lalu melentang patah, kamu nak benda yang kamu nak tu. Kalau macam tu, Nabi kata fala tutbi'hu nafsak, maka jangan ikut nafsu yang ada dalam diri kamu, itu tak bagus. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi nak bagi satu pengajaran dekat kita. Yang pertama, kalau sekiranya orang bagi apa-apa kat kita, terima. Kalau kita tolak, kita menyebabkan orang yang nak bagi itu kecil hati. Islam tak mau kita bagi orang kecil hati. Orang nak bagi apa-apa kat kita, terima. Walaupun hak dia nak bagi itu benda hak kita boleh dapat. Dia nak bagi kat kita pisang sesikat, pisang kita pun boleh beli, bila-bila masa kita boleh beli. Tapi dia besar hati, dia nak bagi kat kita, terima. Nabi kata, jangan tolak pemberian orang. Bila kamu tolak tu, kamu telah menyebabkan dia kecil hati. Bila dia bagi, terima. Nabi kata, dah kamu terima, dah benda tu jadi hak kamu, fa in syi'ta, kalau kamu mau, kamu makan. Ataupun kalau kamu rasa kamu tak mau sungguh, terima, lepas tu pergi bagi kat siapa pula yang kamu berasa nak bagi. Jangan tolak pemberian orang. Sebaliknya, pengajaran yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita, janganlah kita ni terlampau ikut nafsu, terlampau ikut hati. Sampai hak duk kat orang, sampai benda hak nak masuk dalam rengkung orang dah kita pergi duk rampas ambil lagi. Itu ikut nafsu, dia kata. Tamak halabah. Bukan orang nak bagi kat kita, kita nak benda tu, dan kita guna 1000 cara untuk nak dapatkan benda yang kita nak tu. Maka perbuatan yang macam tu, Nabi kata fala tutbi'hu nafsak, jangan kamu ikut nafsu kamu yang sebegitu. Kata Salim yang meriwayatkan hadis ini, dia kata fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab ini, selepas Sayyidina Umar cerita kat dia tentang hadis tadi, Abdullah anak Sayyidina Umar ni, dia dengar hadis daripada pak dia ni, fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a. Lepas pada tu dia tak pernah minta dekat siapa pun. Dengan kerana dia dengar hadis pak dia cerita kat dia, kata Nabi ada bagi satu benda kat pak dia tolak, Nabi suruh ambil juga. Kemudian Nabi kata pula kat dia, kalau orang bagi dekat kamu, kamu kena ambil. Kalau sekiranya orang tak bagi, kamu pergi duk cuba nak ambil hak orang, hak tu tak boleh. Bila pak dia, Sayyidina Umar pesan kat dia benda ni, dia pegang pesan pak dia ni, dia pegang pesan Nabi yang Nabi bagi tahu kat pak dia ni, dia hit daripada dengar benda tu, la yas'adu ahadan syai'a, tak pernah minta kat siapa pun. Tak pernah pergi minta tolong kat orang, tak pernah minta duit kat orang, tak pernah pergi minta makan kat orang, tak pernah. Dia tak pernah minta hak orang. Wala yaruddu syai'an u'tiyah, dan kalau orang bagi kat dia, dia tak pernah tolak apa yang orang bagi kat dia.
Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan ajaran Islam. Islam yang pertama, dia tak mau kita tamak. Yang kedua, Islam tak mau kita tunjuk besar diri sehingga menyebabkan kecil hati orang-orang yang nak berbuat baik dengan kita. Yang ketiga, Islam menganjurkan supaya orang Islam ni jauh daripada sifat suka meminta-minta. Sebaliknya, jadikan diri orang yang berusaha dengan kudrat tulang tak kerat ya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ke dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum ahbulah thumma ya'ti al-jabal faya'tiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhah khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata, kalaulah seseorang daripada kamu ambil beberapa utah tali, kemudian dengan tali itu kamu pergi cari kayu api, dan kamu balik ke rumah kamu dengan beberapa berkah kayu api yang ditanggung di atas belakang kamu. Fayabi'aha, kemudian kayu api itu kamu pergi jual di pasar-pasar tempat orang duk jual barang. Fayakuffallahu biha wajhah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memelihara air muka dia kerana perbuatannya itu. Khairul lahu min ayyas alan nas, kerja hak tadi ni, kerja bawa tali masuk dalam hutan, cari kayu api, berkah kayu api buah atas belakang, wak balik mai ke rumah, wak pergi kedai jual, boleh hasil tak banyak mana. Kerja tu Nabi SAW kata khairun lahu min ayyas alan nas, itu jauh lebih baik daripada kamu meminta-minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uhu, soal orang bagi atau orang tak bagi itu soal lain. Nabi kata soalnya kamu minta, jatuh maruah kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam mau kita orang Islam buat kerja. Islam mau kita orang Islam ni berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kat kita riang, Allah bagi dekat kita kudrat, kekuatan dan sebagainya, guna benda Tuhan bagi ini demi untuk memelihara maruah dan kehormatan diri sendiri. Bahkan datang dalam beberapa buah hadis lain. Di antaranya riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadayhi, atau kama qala, rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata adalah Nabi Daud alaihi salam, dia tidak makan melainkan hasil kerja tangan dia sendiri. Tuan Nabi Daud, apa mukjizat dia? Nabi Daud seorang pandai besi. Allah bagi dekat dia mukjizat, dapat ke dia besi, dia boleh bentuk besi itu buat macam mana dia mahu. Dengan tangan dia, dia boleh picit besi keras ni, picit bagi jadi baju besi, buat bagi jadi parang, buat bagi jadi pisau, lembing, tombak, anak panah dan sebagainya. Allah bagi dekat dia mukjizat macam tu. Besi kalah dengan dia ni. Nabi Daud alaihi salam seumur hidup dia tidak makan hasil daripada ihsan orang. Sebaliknya Nabi Daud hanya makan hasil daripada kerja tangan dia sendiri. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain juga riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, kana Zakaria alaihi salam najjara, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Nabi SAW bersabda, Nabi kata adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Dia adalah seorang najjarah, tukang kayu. Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Kerja-kerja yang macam ni, walaupun bagi setengah manusia nampak macam hina, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala amat mulia sekali. Kerana ini kerja dilakukan dengan menggunakan tenaga yang Allah bagi ke dia, dan ini kerja dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi sejak daripada nabi-nabi dulu sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat yang akibat daripada mukadimah yang kita baca tadi. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita berada di penghujung surah Al-Mu'minun. Penghujung surah Al-Mu'minun, muka surat 117. Kita sambung ayat yang di bawah sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua, maka tiada nasab di antara mereka pada hari itu, dan tiada bertanya-tanya. Manakala ditiup sangkakala bangkit segala yang mati di kubur, maka tiada bertanya-tanya hang aku dan fulan, dan tiada ingat anak akan bapa, ibu, isteri dan akasnya, kerana bimbang masing-masing dengan hara-hara kiamat dan bimbang dengan menimbang amalan. Tuan-tuan, malam ni kita nak sambung ayat, dia nak cerita tentang bila sangkakala ditiup. Tak lama dah tuan-tuan, kita nak kiamat pun tak lama dah. Kita tengok keadaan yang ada dalam dunia lah ni, kita nak tahu lama tak lama, kita baca hadis Nabi. Hadis telah menyenaraikan beberapa tanda-tanda sebelum berlaku kiamat. Tanda ada dua. Satu dia panggil alamatus sughra, alamat ataupun tanda-tanda kecil. Yang kedua dia panggil alamatul kubra, alamat besar. Alamat kecil ini, kalau kita kutip daripada hadis-hadis Nabi, kita buat senarai, ada belaka dah. Tanda-tanda besar saja duk tunggu nak mai bila. Di antara tanda besar berlaku kiamat ialah turun ni makhluk yang kata Ya'juj dan Ma'juj, turun yang dikatakan Dajjal, turun yang dikatakan Nabi Allah Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Kemudian sampailah sekali terbit matahari di sebelah barat, yang biasanya terbit timur turun belah barat, tiba-tiba terbit belah barat, maka itu sudah menjadi tanda paling akhir untuk berlaku kiamat. Hak ni aja yang tak ada lagi. Hak lain ni, hak Nabi sebut sebagai tanda-tanda kecil, banyak berlaku peperangan, bunuh-membunuh di antara sesama orang Islam, dijumpai emas di lembah-lembah Arab dan sebagainya. Emas ini maksud dia apa? Benda berharga. Emas ini maksud dia benda berharga. Maka sebahagian ulama hadis mentafsirkan emas itu dengan maksud kata minyak. Dia jumpa dah minyak di lembah-lembah Arab ni, jumpa sangat dah. Jadi tanda-tanda kecil berlaku kiamat, orang perempuan ramai daripada orang laki-laki, hatta yakuna 50 imra'atan al-qaimul wahid, sehingga kan nisbah laki-laki perempuan 50 perempuan bersamaan satu laki-laki dan sebagainya. Apabila ditengok ratio kepada banci penduduk dunia, memang dia nak menuju ke arah itu. Jadi maknanya kita boleh kata kiamat dekat. Apatah lagi kalau kita ukur dari segi Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dinampakkan kepada Nabi rupa satu orang perempuan tua, bongkok dia sampai dia nak cicah lantai. Bila Nabi tanya Jibril, ni apa ni? Jibril kata ini adalah gambaran kepada umur dunia. Dunia yang kamu duduk lah ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan tua dia, macam tua orang perempuan ni. Bongkok dia sampai dia nak cicah lantai. 1400 tahun dulu. Rupa dunia, umur dunia sudah sesarat itu. Maknanya lah ni setelah 1400 tahun kemudian, bukan makin muda, makin tua.
Maknanya kiamat sudah hampir. Dengan cuaca panas, dengan ini semua adalah tanda-tanda kiamat dekat. Cuaca panas, masing-masing semua yang dikatakan maksiat ni kamu boleh jumpa di kiri kanan jalan. Ini semua daripada hadis Nabi. Kita tu baca di masjid Simpang 4 Matang Buluh tu. Dia kata sampai dekat nak kiamat ni, sampai ke peringkat maksiat berlaku tepi jalan. Kamu boleh tengok dengan mata kamu, orang yang buat maksiat langsung tidak rasa malu dekat kamu. Jadilah lah ni. Pergi ikut Taman Jubilee itu bukan sikit tu ada. Pergi ikut belah pantai bersih, ada pantai apa sikit, ada pokok rimbun sikit, ada penunggu dia. Ini keadaan menjelang kiamat. Nak tunggu tanda-tanda besar, lepas habis mai tanda besar, fa iza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalu. Jemaah ni Allah tiup, Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala. Bila tiup kali pertama, punah ranah alam ini. Kita tengok bukit terbang, manusia pun kata apa dia ni, dia pun dah tak tahu apa nak jadi. Dah habis selesai, Allah punah ranah, hancur lebokkan habis semua bumi, alam dan segala cekerawalah ada. Dia tiup sangkakala kali yang kedua. Bila tiup sangkakala yang kali yang kedua, maka bangun semua manusia dari kubur. Bila bangun tu dia kata, dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua, maka tiada nasab antara mereka itu hari itu. Tak ada adik-beradik hari itu. Kalau kita atas dunia Allah ni, kalau kita tengok abang kita susah, tolonglah. Kita mesti tolong ya. Kita tengok adik kita susah, kita mesti tolong. Pasal apa kita berasa nak tolong sangat dia? Pasal dia dengan kita ada nasab keturunan. Takkan kita adik, kita tengok abang kita susah, kita nak gelak saja. Talian nasab keturunan itu memanggil kita suruh pergi tolong dia. Tapi bila Allah tiup, Allah suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, masa tu abang kita kena apa-apa pun, kita tak terpanggil untuk tolong dia. Ini keadaan berlaku selepas ditiup sangkakala kali yang kedua. Dan tiada bertanya-tanya. Tak ada tanya abang apa dah masa tu. Tengok mak dia terkapit, tak tahu nak kata apa. Tengok ayah dia jadi lagu ni pun tak ada nak kata apa. Tengok anak dia susah, siapa pun tak ada nak ambil tahu hal siapa pada masa tu. Manakala ditiup sangkakala, bangkit segala yang mati dari kubur. Tiada bertanya-tanya, hang aku dan fulan. Dia tengok tuan-tuan, dia tulis hang aku. Pasal penulis kitab ni ialah orang Jitera Kedah. Dia tulis lagu ni, mudah dia kata. Maka tiada bertanya-tanya hang aku dan fulan. Tak tahu dah hang siapa, aku siapa, dia ni siapa, tak tahu dah. Lah ni aku kira aku dulu. Hang siapa? Mak aku kah? Ayah aku kah? Abang aku kah? Anak aku kah? Siapa? Aku tak ambil tahu dah. Siapa pun aku tak ada nak ambil tahu dah. Dan tiada ingat anak akan bapa. Tak ingat dah. Dan ibu, isteri dan akas. Begitulah sebaliknya. Akas maksudnya yang sebaliknya. Kita lah punya sayang kat mak, kita tak maulah apa benda tak elok jadi ke mak kita. Kalau ada siapa main nak buat lebih kurang kat mak kita, kita jadi galang ganti. Kita jadi galang ganti, kita mati tak apa, jangan siapa ada tepuh mak kita. Kita hari ni sayang ayah kita sayang kat kita hari ni, kita sayang anak kita hari ni. Kalau mai siapa-siapa nak buat apa kat anak kita, kita duduk tengah, kita jadi galang ganti. Tapi bila tibanya tiupan sangkakala yang kedua ni, ibu bapa tak peduli anak tak kenal mak pak, suami tak kenal isteri tak kenal suami, adik abang dan sebagainya tak kenal siapa lagi. Kerana bimbang masing-masing dengan huru-hara kiamat dan juga dengan timbang amalan itu. Pasal apa yang pergi jadi sampai tak peduli aku ni pasal apa? Dia kata kerana masing-masing terkejut dengan suasana kiamat tu. Terkejut tu menyebabkan dia tak peduli dah apa nak jadi. Terkejut tu menyebabkan dia tak ada nak fikir soal ambil berat keluarga. Terkejut tengok bukit boleh tercabut keluar. Terkejut tengok macam mana punya ramainya manusia duduk pada satu tempat yang dikatakan mahsyar. Mahsyar makna dia tempat berimpun. Tak pernah tengok manusia ramai macam ni. Sudahlah ramai dalam keadaan tidak berpakaian, sudahlah ramai dalam keadaan tidak berkhatan, sudahlah ramai dalam keadaan tidak berkasut, sudahlah ramai dalam keadaan masing-masing ada tenggelam peluk sampai paras pinggang, ada sampai tekuk, ada sampai nak hapus rumah hidung dan sebagainya. Melihatkan keadaan itu, siapa pun tak ada fikir tentang siapa dah.
Bahkan lebih-lebih lagi apabila melihat neraca amalan yang Allah dirikan untuk menimbang amalan semua manusia. Tengok satu orang pi belah jahat, pi satu orang belah jahat, pi satu orang belah jahat. Macam mana kita ni duk tunggu gilang kita nak pi sat lagi? Apa nak jadi kat kita sat lagi? Firman Allah, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan daripada kebajikan, mereka itulah yang dapat kemenangan sekalian dengan syurga. Itu dia. Cerita dia senang aja. Ditimbang, siapa berat belah baik, dia ahlul jannah. Begitu. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa ringan timbangannya, maksudnya timbangan kebaikan dia ringan dan berat dengan kejahatan maksiat, maka mereka itulah yang rugi sekalian diri mereka itu. Pipi timbang berat belah dosa, habis dia. Habis dia, tak payah cakap banyak, tak payah siapa mai terang apa, tak payah dah. Timbang tengok berat belah tu, tahu dah kata dia nak pergi ke mana. Dia ahlun nar, dia ahli neraka. Begitu. Pada dalam neraka jahanam kekal sekalian mereka itu. Dia kata, cerita dia duduk di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, talfahu wujuhakumun nar, menghangus akan muka mereka itu oleh api neraka. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala habang kata fi jahannam khalidun, teruk dah. Kalau Tuhan abang kata orang yang ringan amal kebaikan, berat amal jahat ni, fi jahannam khalidun, depa ni kekal dalam neraka, cukup dah. Kita tak mau dengar dah. Tak cukup lagi. Allah Subhanahu wa taala kata talfahu wujuhakumun nar. Bukan setakat masuk neraka kekal dalam neraka, bahkan api neraka tu menghanguskan rupa-rupa mereka. Ni yang dia kata tambah taik. Dia habaq masuk neraka tu cukup dah tuan-tuan. Dia tambah lagi, bukan takat masuk neraka. Masuk neraka tu dah teruk dah. Masuk dia bakar harentung. Dia nak abang lagu tu. Firman Allah, wa hum fiha kalihun. Dan mereka itu pada dalamnya, yakni pada dalam neraka itu terkerisih gusi seperti kepala kambing bakar. Kalihun ni maksud dia cacat. Cacat. Maksud dia bila masuk dalam neraka kena bakar hangus rentung ni, muka tu tak jadi muka asal dah. Dia jadi muka lagu muka orang cacat. Dia nak gambarkan cacat tu, dia kata jadi seperti kepala kambing yang dibakar, kemudian dia jadi terkaisin. Macam mana? Dia nak abang kata muka orang yang kena bakar dalam neraka ni, muka dia macam tu punya teruk. Jadi tak sempurna dah muka. Muka tak macam muka. Begitu. Dan dikata bagi mereka itu atas lidah malaikat. Orang yang masuk neraka ni, Allah Subhanahu wa taala kata dekat mereka, suruh malaikat kata dekat ahli neraka. Apa malaikat kata? Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Malaikat kata, tidakkah segala ayat Quran aku itu dibaca atas kamu dulu? Ni masuk duduk dalam neraka ni, Tuhan hantar main malaikat. Malaikat kata pula dekat orang hak duk kena azab ni, dia mai kata, dia kata tidakkah dulu masa duk atas dunia dulu ada orang duk baca ayat Quran bagi telinga hang dengar? Macam kita atas dunia lah, anak kita larang tak dengar, bantah. Orang duk kata tak gaduh naik motor lah, hang baru tingkat tempat, pergi sekolah naik bas lah. Orang lain boleh naik bas, pasal apa yang nak naik motor? Lepas kita dia pinjam motor pak menakan dia, daripada terah pergi sekolah juga gedung aksiden pitang mana ke patah paha masuk hospital. Kita pergi tengok, kita nak kata apa ke dia? Kita duduk tepi katil dia, bukan tak kesian tengok paha patah tu, bukan tak kesian, tapi tang kata tu kata juga. Orang bantah lagu ni lah. Banyak tu cukup lah. Nuh hak sakit paha, nuh dia sakit sampai ke hati. Pak mai duduk tepi katil ni, dia kata orang bantah lagu tu lah. Patut mampu pergi bawah dulu, kasang lagi lah. Kalau dia geram,
Marah-marah dah, nasihat-nasihat dah, cakap elok-elok dah. Hari tu marah cara kasar, mereka kata kasar. Lah bukan cara kasar, lah cara konseling, mereka kata. Cara konseling pun habang dah. Habang cara elok-elok. Ayah bukan cara bagi hang naik motor. Hang tak boleh ambil lesen lagi. Tunggu sat. Hang boleh ambil lesen esok, hang naik motor. Cakap dah cara konseling pun cakap dah. Tak mau nak ni juga, boom, belagak. Patah paha, dia pergi di tepi katil hospital tu, dia kata juga. Bukan apa, saja nak bagi ada akal. Orang tak dengar cakap, dia kata orang-orang kebal. Hidup kata lu tu ni sakit ni. Kawan tu dah duk sakit paha, mai sakit lagi. Kalau di hospital orang mai kata lagu tu pun sakit, tuan-tuan, ni di neraka. Hospital tu ada juga tilam. Hospital tu ada juga buah leh, buah apple orang main duk lungguk di tepi. Duk di neraka. Yang ada pun buah zakum aja. Dalam keadaan duk sakit di neraka tu, Tuhan dia hantar malaikat mai suruh kata yang ni. Dia suruh mai kata, alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah dulu masa duk atas dunia dulu ada orang duk baca ayat-ayat aku bagi hang dengar? Fakuntum biha tukadzibun. Maka kamu dengannya, yakni dengan ayat Quran itu, dusta sekaliannya. Dulu orang duk habang dah, kata kita hidup ni bukan hidup selama-lama. Ada sampai masa kita mati. Bila mati, tengok amal kita, amal baik, amal jahat, hak mana banyak. Kalau amal jahat banyak, carilah tempat dia. Orang habang dah kat hang dulu. Hang buat pekak badan, hang buat tak dengar. Lah hang masuk neraka, nah hang rasa ambil apa yang hang duk rasa lah ni. Hak ni, hak hang duk kena ni, hak orang habang dah dulu. Malaikat ni kata begitu. Qalu, maka kata mereka itu, ahli neraka. Boleh jawab lagi. Yang kata ahli neraka boleh jawab lagi. Bila malaikat mai kata lagu tu, nak ambil rasa. Orang duk kata dah dulu ni, Quran ni kena dengar. Bila Nabi pesan dalam hadis, dia kena dengar. Terus ada buat sombong, terus ada buat bantah. Ayat Quran ni bukan habuan dengar saja. Dengar kena amal, kena pakai. Orang duk kata dah. Bila malaikat mai kata lagu tu, qalu, jawab balik. Jawab ahli neraka ni, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, telah mengalahlah atas kami oleh kecelakaan kami. Tu bunyi suara orang kalah lah. Kata dekat Tuhan ni, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Wahai Tuhan, kami mengakulah hari ni kami kalah lah. Dengan kecelakaan api neraka yang kami duk kena lah, kami mengaku kami kalah. Dan jadilah kami kaum yang zalim sekalian. Mengakulah memang kami silap lah. Kami silap, kami memang dengar orang main duk habang yang ni semua dulu memang dengar. Tapi sajalah kami ni jenis tak dengar cakap dulu, kami menzalimi diri kami sendiri. Mengaku. Yang ni dengan kerana tinggal daripada beriman denganmu. Itu silap kami, itulah silap kami dengar ayat Quran tak mau pakai. Tak mau nak beriman dengan ayat Quran, tak mau percaya dengan ayat Quran. Yang tu kami punya silap. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, tolonglah keluarkan kami daripada neraka ini. Nampak? Duk kena bakar dalam neraka ni. Pujuk Tuhan. Rabbana akhrijna minha. Wahai Tuhan, tolonglah bagi kami keluar daripada neraka ni, balik ke dunia. Maka jika kami kembali kepada maksiat lagi, maka kami ketika itu zalim sekalian. Kalau bagi kami balik ke dunia lagi sekali, kalau kami buat juga dosa, memang kami jahat. Nak minta sekali lagi. Itu kira cinta abang lah. Ni kira lain. Minta tolong, wahai Tuhan, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, bagi keluar sekali lagi. Minta sekali dah. Bagi kami keluar balik sekali lagi. Fa in udna, kalau dah kami diberi peluang lagi sekali hidup atas dunia, kami buat lagi perangai tak elok ni. Fa inna zalimun. Okey, betul lah kami ni memang zalim. Hari tu ni tak sangka lah nak betul lagu ni. Lagi tu. Tak sangka kata neraka hak lagu daripada mengajar di masjid abang tu, tak sangka sampai tak ni. Tu ingat neraka ni lagu mana aja. Tak sangka kalau tahu kata lagu ni tak buat, kami tak buat lah macam ni. Hidup cakap depan Tuhan macam tu. Qala, firman Allah dengan lidah Malik Zabani.
Allah suruh malaikat jawab balik. Jawab seru ahli neraka kemudian daripada qada dunia 2 kali. Maka umurnya 7,000 tahun. Yakni sebilang-bilang bintang yang berjalan. Dan kemudian daripada dan kata qil 12,000 tahun. Sebilang-bilang buruj 12. Dan kata qil 360,000 tahun. Yang ni 9 hari dalam setahun. Tuan-tuan faham tak yang tu apa dia nak kata? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu daripada ahli neraka merayu kat Tuhan ni. Ahli neraka ni dia kena bakar dalam neraka ni sampai muka pun jadi hangui rentung, jadi macam kepala kambing yang dibakar. Dalam keadaan macam tu Allah hantar malaikat pi, suruh malaikat kata dekat ahli neraka ni. Malaikat pi kata, nah dulu hampa dengar dah ayat Quran dulu. Kalau dah hampa dengar, pasal apa hampa lawan ayat Quran? Inilah akibat kerana melawan ayat Quran. Ahli neraka ni bila malaikat kata lagu tu, mereka kata balik, mereka kata wahai Tuhan kami, memang kami ni silap. Kalau boleh bagi kami hidup balik, nak balik atas dunia, kali ni kami akan taat kepada kamu. Minta merayu kepada Allah, ya Allah minta kami satu lagi peluang untuk kami balik semula ke atas dunia. Minta sekali lagi peluang bagi dekat kami. Nak boleh ke Tuhan jawab permintaan mereka tu, ini masa dia kata ni. Mereka minta dekat Tuhan, minta Tuhan bagi hidup balik. Kalau Tuhan bagi hidup balik ke atas dunia, hidup balik, mereka akan jadi orang baik. Mereka punya permintaan tu Tuhan layan. Bila? Dia kata selepas kadar dunia 2 kali. Maknanya umur dunia ni berapa lama, 2 kali ganda tu, lama tu, baru Tuhan jawab apa yang mereka minta. Tuan boleh faham? Kita buat satu permohonan, kita nak buka meniaga, buat satu permohonan dekat Majlis Perbandaran Sungai Petani. Kita nak meniaga dah ni, dah pensiun dah, memang dah tak ada nak buat apa. Kira kita kalau boleh nak meniaga esok lah, kalau boleh. Kalau tak boleh esok, minggu depan. Kalau tak boleh minggu depan, lewat-lewat pun bulan depan, tolonglah proses permohonan saya bagi cepat sikit, saya nak meniaga. Mereka tunggu 20 tahun baru mereka lulus. Macam tu lah cerita dia. Macam mana kita punya terbakar dalam perut ni, dia menyala dalam perut ni, keluar asap kot hidung kot telinga, meradang apa ni, aku memohon sampai 2 tahun tak lulus-lulus. Kita marah permohonan kita, orang lambat lulus. Demikianlah halnya di hari akhirat itu. Manusia hak masuk neraka ni memohon kepada Tuhan, minta Tuhan bagi dia lagi sekali peluang nak hidup atas dunia. Permohonan nak hidup lagi sekali tu Allah tunggu sampai 2 kali ganda umur dunia. Umur dunia tak tahu berapa. Berapa umur dunia kita lah ni? Nak kira tahun Masihi 1900, 2002 tahun dah? Tak, lebih pada tu. Nak kira tahun Hijrah 1423. Kalau kira 1400 pula tunggu 1400 kali 2 2800 lebih. Nak tunggu 2800 tahun baru Tuhan nak dengar kita punya permohonan. Dia kata di sini, dia kata apa? Umur dunia ni berapa lama? Dia kata maka umur dunia 7,000 tahun. Itu ada pendapat ulama. Dia kata dunia ni umur dia 7,000 tahun. Kalau umur dunia 7,000 tahun, dia kata kadar 2 kali. Tuhan nak jawab tu tunggu 2 kali ganda. 14,000 tahun baru Allah jawab permohonan nak hidup balik atas dunia ni. Dan ada sebahagian ulama kata 12,000 tahun. Umur dunia ni 12,000 tahun. Itu pendapat ulama. Ada sebahagian ulama kata umur dunia 360,000 tahun. Umur dunia ni 360,000 kali 2 pula lagi. Demikianlah tempoh masa menunggu ahli neraka nak tunggu Tuhan jawab permohonan dia nak minta hidup balik lagi sekali atas dunia. Begitu sekali. Maka firmannya baru jawab. Selepas manusia yang duduk neraka ni tunggu beribu tahun nak dengar Tuhan lulus ke tak permohonan dia nak hidup lagi sekali, nak jadi orang baik ni. Tunggu tu bukan tunggu saja, tunggu duk kena azab dalam neraka. Barulah Tuhan jawab firman dia, ikhsa'u fiha, diam kamu hina padanya. Nah, dia jawab tu. Dia jawab yang tu, ikhsa'u fiha. Dia kata tinggal, diam maksudnya tinggal. Tinggallah kamu di dalam neraka itu, duduk di situ, aku tak mau pedulikan. Begitu. Wala tukallimun, dan jangan kamu berkata-kata lagi.
maka putuslah harapan mereka itu. Tuhan kata apa? Shut up you. Tu wala tukallimun, tu makna dia shut up you. Minta ya Allah, kami mengaku kami silap apa semua, bagi sekali lagi peluang. Kalau kami boleh balik atas dunia, kali ni kami tak buat dah ajar-ajar ni, tak buat dah. Mohon, permohonan tu 2 kali ganda umur dunia, baru Tuhan jawab. Bukan jawab kata okey, jawab kata apa? Jawab kata shut up you. Handuk dan Allah, Tuhan kata. Anda boleh nampak gambaran ayat ni nak beritahu kat kita? Demikianlah cara Allah melayan orang yang buat dosa atas dunia lah ni. Tentu kita duk rajin baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, dengan nama Allah Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Duk nampak yang tu aja. Ni ayat ni pun ada. Ayat hak Tuhan tunjuk cengih, tunjuk tengin dekat kita ni ada. Tuhan tunjuk dia tak ada heran kat kita. Padan dengan dosa yang hang buat atas dunia, hang padan dah terima layanan yang aku bagi hari ni. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Maka putuslah harapan mereka itu. Itulah kesudahan kalam ahli neraka yang tu last. Lepas tu Tuhan kata shut up you, terus tak cakap apa dah, hanya menunggu azab dia duk mai kat depa lepas satu-satu. Maka tiada dengar lagi kemudian daripada itu melainkan zafir dan syahid, yakni teriak dan juga resak di dalam dada. Bunyi suara ahli neraka ni bunyi zafir dengan syahid. Bunyi suara duk mendidih dalam dada aja kerana menahan sakit kena azab dalam neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu kana fariqun min ibadi yaqulun, bahawasanya adalah satu puak daripada segala hamba-Ku, yakni orang-orang muhajirun, berdoa mereka itu di dunia dengan kata Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan kami, telah kami beriman dengan Engkau, maka ampunlah oleh-Mu bagi kami dan rahmat oleh-Mu akan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang sebaik-baik yang memberi rahmat akan hamba-Nya. Hak ni pula dia umai cerita Allah Subhanahu Wa Taala dengar pula rayuan daripada golongan muhajirin. Muhajirin maksudnya sahabat-sahabat yang hijrah sama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan, orang yang hijrah dengan Nabi ni cukup istimewa. Kita baru sambut tahun hijrah kan. Kita sepatutnya tahu ni orang yang hijrah dengan Nabi SAW ni adalah orang-orang yang cukup istimewa. Mereka ni dijamin oleh Nabi SAW. Allah suruh Nabi sebut, mereka ni dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas lidah Nabi Muhammad SAW, jamin depa ni semua akan mendapat kebaikan dunia akhirat. Ni orang yang hijrah sama dengan Nabi. Kita tak boleh nak gambar macam mana susahnya hijrah ni. Melainkan setelah kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita tengok padang pasir tu, baru kita ada akal. Ni orang duk balik Mekah, baru duk balik haji ni, tanya perjalanan daripada Mekah ke Madinah naik bas berapa jam? Naik bas. Dulu berjalan kaki, habis-habis naik unta. Berjalan kaki, padang pasir, pijak perut kaki tenggelam, pijak perut kaki tenggelam, panas terik dengan air tak ada, dengan apa tak ada. Hijrah mereka ni semata-mata kerana Allah dan Rasul. Mereka tahu tu laluan mereka daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu, laluan itu adalah laluan kematian. Dalam keadaan mereka tahu risiko yang akan menimpa mereka hijrah ni belum tentu mereka boleh sampai di Madinah. Dalam keadaan mereka nak hijrah tu, mereka nak singgah gedung perniagaan. Yang hijrah ni bukan kutu sengket. Yang hijrah ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya di Mekah. Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini semua nama-nama sahabat yang mereka ni adalah saudagar besar di Mekah. Dia pernah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah tanah itu satu bab, tinggal habis semua ni satu bab. Kalau mereka memilih untuk tidak hijrah, mereka tunggu di Mekah dengan kekayaan yang ada dekat mereka, itu sudah tentu selesa. Tapi mereka pilih untuk tinggal keselesaan, nak ambil kesengsaraan. Kerana susahnya mereka ni, kerana kesanggupan mereka untuk terima susah ni, maka golongan muhajirin, mereka ni dijanjikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan TV3 ada sebut mujahirin.
Muhajirin tu sebut mujahirin. Bunyi lagu betul ya. Saya dengar balik tak betul ya rupanya. Muhajirin, dia kata mujahirin. Mazhab, dia kata mahzab. Dia terbalik lagu tu. Kan? Dengar sekali macam betul. Dengar balik dia sebut apa tadi? Mujahirin, bukan dia. Tak betul. Kan? Ni kalimah Arab. Selalu orang buat silap tu. Dah. Golongan muhajirin ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini sekali balasan dia. Firman Allah, fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansawkum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Maka kamu di situ maksud kafir Mekah lah. Maka kamu ambil akan mereka itu, yakni akan muhajirin itu, perbuat olok-olok sehingga melupakan kamu oleh ingat akan aku. Dan adalah kamu daripada mereka itu gelak-gelak dan buat main. Yakni sebab kamu kena neraka itu ialah kerana kamu mengolok-olok kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Tuhan mereka itu, minta ampun dan minta rahmat. Itu dia. Masa sahabat-sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu, puak-puak kafir Quraisy ni dia buat gelak main dekat sahabat-sahabat Nabi. Buat gelak main lagu la lah, tuan-tuan, lagu la. Persatuan Ulama Kedah ada buat buku. Kan? Apa cerita pasal orang menghina Nabi Muhammad dan menghina ulama ni. Persatuan Ulama Malaysia dengan kerjasama Persatuan Ulama Kedah buat buku, satu naskah RM1 saja. Tuan-tuan beli baca. Kita duk baca dalam tafsir Quran ni cerita Yahudi dia buat gelak-gelak main dekat orang Islam. Cerita kafir Quraisy dia buat gelak-gelak main ke orang Islam. La pun ada. Tulis dalam surah abang, dia kata mufti-mufti ni tak boleh berfikir dengan baik. Pasal apa? Pasal mereka pakai serban. Dia kata mufti-mufti yang alim ulama ni semua tak boleh pakai. Pasal apa? Pasal mereka pakai serban. Serban ni jerok kepala, oksigen tak boleh masuk dalam kepala. Fikir tak betul. Katakan ulama, dah teruk dah. Kata ke Nabi pula. Kata Nabi ni berzina dengan berapa belah orang perempuan, berzina dengan gundik dan sebagainya. Tulis dalam surah abang, hina Nabi ni. Siapa peringkat tu punya tak herannya mereka ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan tak heran dekat Nabi Muhammad, dia bukan tak heran dekat ulama, dia tak heran ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai macam tu hari ni. Itu yang keluar dalam surah Abang hari Ahad lepas. Tuan-tuan baca dalam mingguan Malaysia hari Ahad lepas. Presiden Persatuan Ulama Malaysia Sahibul Fadilah Ustaz Ghani Samsudin menjelaskan isu ini. Ini isu dah. Isu apa? Isu buat gelak-gelak main. Isu menghina. Bukan menghina ulama, menghina Nabi, menghina Allah, menghina Islam. Sedangkan dia sendiri nama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa ni dekat orang-orang kafir Quraisy yang duk hina para muhajirin, menghina para sahabat Nabi yang berhijrah sama dengan Nabi ni? Allah kata apa kat mereka ni? Allah sebut dalam ayat ni, fattakhadtumuhum sikhriya hatta ansawkum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Kamu ni kafir Mekah ni, kamu ambil akan mereka, akan muhajirin, sahabat-sahabat Nabi ni semua, kamu buat olok-olok main kepada mereka ni sehingga akan kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah kamu daripada mereka itu gelak-gelak main. Tuhan kata ni 1400 tahun dulu. Ayat ni turun dekat Nabi Muhammad 1400 tahun dulu. Hak berlaku 1400 tahun dulu tu berlaku pula lah ni. Begitu. Yakni sebab kamu kena neraka itu ialah kerana kamu mengolok-olok sahabat Muhammad yang berdoa kepada Tuhan mereka itu. Bila sahabat-sahabat Nabi ni kena teruk dengan mereka ni, kena perli, kena sindiak, kena dera, kena macam-macam, angkat tangan minta doa dekat Allah. Mereka kata pula lagi dekat sahabat Nabi ni, minta apa? Tuhan hang boleh buat apa? Tuhan hang ada apa? Macam tu punya cakap. Maka minta ampun dan minta rahmat. Sahabat Nabi ni bukan orang miskin, bukan orang hina, orang kaya. Tapi sebab mereka hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tinggal kekayaan, mereka jadi miskin. Dalam keadaan itu mereka minta ampun kepada Allah, minta rahmat Allah. Maka mereka itu, yakni sahabat itu ialah Bilal Habashi, di antara yang kena hina teruk. Mereka nak hina pun mereka tengok juga. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka tahu ni orang kaya.
Mereka cari betul-betul miskin ni, mereka nak hina lebih lagi. Siapa? Di antaranya Bilal Habashi. Bukan sahaja hak miskin, bahkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini orang kaya pun mereka hina juga. Pasal apa? Pasal hang ikut Muhammad, maka hang layak kena hina dengan kami. Begitu. Dan Salman Al-Farisi dan Umar Arabi dan sebagainya, di antara nama-nama sahabat yang kena teruk dengan golongan kafir Quraisy ini. Firman Allah, inni jazaituhumul yawm bima sabaru. Bahwasanya aku, yakni Allah, balas akan mereka itu, akan golongan muhajirin itu pada hari ini dengan barang yang sabar mereka itu atas istihza agama dan menyakiti kamu. Itu dia. Tuhan kata hari ini orang hak hampa duk hina dulu, hari ini aku bagi nikmat dekat mereka. Dalam masa yang sama hampa hak duk hina golongan ni dulu, hari ini hampa duk dalam neraka. Tuhan kata. Itu dia, orang hak hampa duk hina, hak hampa kata bodoh, hak hampa kata kolot, hak hampa kata macam-macam dulu ni, orang-orang yang hampa hina tu tengok kedudukan mereka dalam syurga hari ini. Hampa yang dulu takabur, sombong, bukan main kata ke orang agama ni punya teruk-teruk dan sebagainya, hampa tengok keadaan hampa lah macam mana. Tuhan kata begitu. Annahum humul faizun. Bahawa mereka itu, yakni golongan sahabat muhajirin ini, mereka itu mendapat kemenangan dengan mendapat kehendak mereka itu, yakni syurga. Hari ini, kalau dulu mereka masa duk kena dengan hampa dulu, mereka minta, ya Allah ampunkan kami, ya Allah jadikanlah kami min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Kalau mereka nak syurga dulu, hari ini mereka dapat apa mereka nak. Firman Allah, qala, firman kepada mereka itu, yakni kepada ahli neraka, atas lidah Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah tu malaikat jaga neraka. Allah suruh malaikat Malik kata dekat ahli neraka ni, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama masa kamu duduk tinggal dalam bumi dunia dan kubur, yakni berapa tahun, berapa bilangan tahun. Allah suruh malaikat Malik pergi balik buah adu neraka ni. Ni nak tanya hampa, kam labithum fil ardi adada sinin. Agak-agak lah hampa dulu masa duduk atas dunia lu apa tahun. Malaikat pergi tanya depa hadu kena bakar api neraka ni. Pergi tanya. Cuba ingat balik, agak-agak dulu hampa duduk atas dunia berapa lama lu? Qalu, jawab depa ni, labisna yawman aw ba'da yawm. Kata mereka itu, yakni ahli neraka, kami berhenti sehari atau sekerat hari. Syak mereka itu padanya kerana besar hara-hara azab pada hari itu. Oh, dia kata, duduk atas dunia lu berasa sekerat hari aja, duduk sini lama. Duduk dalam neraka ni dia berasa lama sangat. Malaikat pergi tanya, dulu hampa atas dunia lu apa tahun duduk? Duduk lama, puak ni 70-80 punya umur boleh duduk hidup lagi atas dunia. Mati masuk neraka baru kena sehari. Malaikat bertanya, hampa atas dunia duduk berapa lama? Dia berasa lagu start sehari, sekat hari lagu tu aja dia kata. Ni neraka lama dia kata. Padahal neraka baru sehari. Sana tu yang duduk sampai puluh-puluh tahun. Dia jadi macam tu pasal apa? Pasal teruknya azab neraka, menyebabkan dia terlupa habis. Berapa lama, berapa banyak, apa semua atas dunia lupa habis. Dia hanya ingat keadaan neraka saja susah bagi dia. Firman Allah, fas'alil 'adin. Maka tanya olehmu akan segala orang yang membilang amalan hamba. Yakni tanya kepada malaikat yang menyurat. Ketahui ia masa seseorang dalam dunia. Tuhan kata, Allah ni lebu ni lah, hampa ni pun nampak lebu demam panas, sampai tak tahu apa hari dah duduk atas dunia. Lah ni tanya, dulu aku ada bagi ke hampa bodyguard 2 orang, Raqib dengan Atid. Dia tulis semua, hampa beranak bila, hampa buat apa-apa sampai hampa mati tarikh bila, semua ada catatan dibuat oleh Raqib dan Atid. Tolong tanya Raqib dan Atid. Tuhan kata kat mereka, tolong tanya Raqib dan Atid, berapa umur hang duduk di atas dunia dulu? Tanya, Tuhan kata. Qala, firman Allah atas lidah malaikat Malik, in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Tiadalah kamu berhenti dalam dunia itu melainkan sedikit sahaja dengan nisbah neraka ini. Jika kamu ada ketahui, maka hendaklah kamu ketahui. Tuhan kata, ni aku nak abang gambar. Memang yang kata neraka aku ni, hampa kena sekali aja, hampa akan rasa dunia ni sat saja.
neraka ni yang lama. Hampa akan rasa macam tu. Walaupun hakikatnya hampa duduk di dunia dulu cukup lama, neraka ni baru masuk. Tapi teruknya neraka aku menyebabkan hampa rasa dunia sah, neraka lama. Tuhan kata begitu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu sangka, ni Tuhan duk cakap lagi ni, dia suruh malaikat Malik cakap lagi kepada ahli neraka. Adakah kamu sangka hanya kami jadi kamu daripada tiada kepada wujud kerana main-main saja? Tuhan suruh malaikat bertanya ahli neraka, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Awak hampa dulu masa duduk atas dunia, hampa ingat hampa ni dijadikan oleh Tuhan saja-saja kan? Saja Tuhan teringat lagu macam kita nak belah arnab, pergi beli arnab, main duduk 3 ekor, main bagi lari ke atas laman rumah. Lagu tu saja kan Tuhan buat hampa atas dunia, lagu hampa belah arnab saja kan? Kita belah arnab kan bukan ada apa tujuan. Kita beli arnab 4 ekor, bawa balik lepas pergi lari kot dalam laman rumah saja. Syok, bukan ada abasa, benda tak ada tujuan, sia-sia. Lepas pergi anak-anak seronok tengok lari, pergi lari main, lepas keluar pegang, biar pergi lari, cuba beli lain. Tuhan kata, hampa ingat aku buat hampa atas dunia dulu lagu arnab tu kan? Buat bagi jadi lelaki-lelaki, buat bagi jadi perempuan, lepas tu buat bagi jadi menikah, lepas tu buat bagi hampa duduk berkeluarga, berkembang biak, anak pinak punya ramai, buat bagi hampa duduklah satu masyarakat, buat bagi ada masjid dalam tempat hampa. Sajakah aku buat benda ni? Tuhan kata tak ada tujuan kah? Tuhan buat manusia ni tak ada tujuan kah? Ikut suka hampa. Aku buat ke hampa, lepas tu hampa nak buat apa, hampa punya pasal. Hampa nak bunuh orang ke? Hampa nak pergi buat apa ke orang ke? Hampa nak pergi tak mau semayang ke? Hampa nak minum arak ke? Hampa nak pergi terkedarah duit rasuah ke apa ke? Ikut suka ke? Saja aku buat hampa, nak bagi hampa buat ikut suka hampa ke? Tuhan tanya macam tu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah hampa sangka kami jadikan hampa semut daripada tak ada kepada ada kerana main-main saja? Tidak kerana sebarang hukum. Maka jangan sangka begitu. Tuhan kata, hanya yang ni sebenarnya kami jadi kamu itu supaya kamu sembah aku. Tuhan kata, aku buat hampa atas dunia dulu, tujuan aku buat tu nak suruh sembah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku buat jin, tidak aku buat manusia, melainkan supaya jin dan manusia ni sembah aku. Itu tujuan dia. Tuhan kata, aku buat hampa ni nak suruh hampa jadi orang Islam. Aku buat hampa ni nak suruh hampa ikut Nabi Muhammad. Aku buat hampa ni nak suruh hampa ni dengar Quran, dengar hadis Nabi. Aku buat hampa ni nak suruh hampa ikut apa yang Quran, apa yang hadis kata. Aku buat hampa ni nak suruh hampa abdi diri kepada aku. Itu tujuan dia. Tuhan kata. Tapi hampa tak faham benda ni. Hampa ingat bila dah hampa jadi manusia, jadi sehat, jadi kuat, ada kuasa sikit, ada duit sikit, hampa boleh buat apa hampa punya suka. Ni hari Tuhan nak beletiang kita lah. Ni Tuhan duk beletiang dah ni. Dan beletiang ni, beletiang awal dah. Kita tak mati lagi kita duk dengar dah benda ni. Semua ni beletiang awal. Bukan itu dah sakit baru nak kena beletiang. Beletiang awal dah. Quran bagi tahu dah. Kalau kita tak peduli ayat yang kita baca malam ni, itu kita dengar balik benda ni. Tapi dengar bukan daripada ustaz masjid dah. Bukan daripada cucu guru dah. Tapi dengar daripada malaikat Malik dan Zabani. Masa tu tak ada guna apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka janganlah kamu sangka wa annakum ilaina la turja'un, bahawa kamu kepada kami tidak dikembali seperti hari ini. Jangan duk ingat kata hampa ni tak akan balik jumpa Tuhan dah sampai bila-bila. Jangan ingat macam tu. Satu hari mati, bila mati jumpa Tuhan. Kita tak boleh lari. Bila dah kata jadi aja kita atas dunia ni, satu hari akan jumpa Tuhan. Mau ke tak mau kena jumpa Tuhan. Ada duit ke, miskin ke, kena jumpa Tuhan. Sihat ke, sakit ke, kena jumpa Tuhan. Manusia kok mana pun satu hari jumpa Tuhan. Firman Allah, fata'ala Allahul malikul haq. Maka maha tinggi Allah, Tuhan yang milik sekalian alam, lagi Tuhan yang sebenar-benar. Dia kata Tuhan ni maha tinggi, dia memiliki segala benda yang ada dalam alam ni. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan dialah sahaja. Rabbul arshil karim, Tuhan arash yang maha mulia. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, dan barang siapa
Dan barang siapa yang sembah serta Allah itu Tuhan lain, maka tiada hujah kenyataan baginya dengannya, yakni dengan suruh sembah yang lain. Serta ingat, ini hanya nafsu syaitan menyeru kepadanya semata-mata. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dialah Tuhan, tak ada Tuhan lain. Siapa yang hidup cari Tuhan lain nak buat sembah, dia kata orang-orang macam ni tak ada alasan depan Tuhan esok. Tuhan buat kita, Tuhan buat kita, dia suruh kita sembah dia. Kalau siapa yang tak mau sembah dia, ataupun sambil sembah dia sembah hal lain, esok di hari akhirat esok tak ada dah Tuhan lain yang boleh bagi perlindungan dekat kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan saya pergi India balik main, dia kata ustaz tahu ada di India mereka ada kenderaan tut-tut roda 3 tu, kenderaan tut-tut di bandar-bandar di India. Masuk aja kenderaan tu, taksi mereka lah, masuk aja dalam kenderaan tu, dia ada dekat driver tu belakang ni, kita duduk penumpang belakang, dia buat panjang lagu tu. Allah pun ada, Muhammad pun ada, gambar tokoh Hindu pun ada, apa semua ada, dia buat semua itu. Dia kira-kira semua Tuhan dia kira lagu tu. Ini puak dia cari makan di sana, dia perkara lagu tu. Dia perkira Tuhan orang Islam pun Tuhan dia, Tuhan dia pun Tuhan dia, kira siapa ada lagi Tuhan kita berkabur tahun ni, kira semua Tuhan dia kata. Senang macam tu. Kita minta kat Tuhan kita, Tuhan Hindu dulu dia kata dia tak bagi, kita minta kat Tuhan Kristian pula. Tuhan Kristian tak mau bagi, kita minta Tuhan orang Islam pula. Kita minta semua janji, kita dapat. Dia lagu tu. Budaya mereka macam tu. Agama kita bukan macam tu. Agama kita bukan macam tu. Agama kita lakum dinukum waliyadin. Bagi hang agama hang, bagi aku agama aku. Mana boleh agama Islam pergi turun derajat, pergi duduk sama rata dengan dia, pergi duduk jadi serupa macam dia. Tak. Kita sekali-kali tak akan turun agama kita pergi sama dengan dia. Dia nak kata agama dia sama dengan kita, dia punya pasal. Kita tak iktiraf apa yang dia kata. Kita tetap kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada benda boleh ting ketinggian Islam. Itu yang kita kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka hanya hisabnya itu pada sisi Tuhannya, yakni balasan sisi Tuhan. Orang lain tak boleh balas apa kat kita. Balasan apa hak kita buat lah ni di sisi Tuhan. Tuan-tuan, hari ini kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sebut dah, setiap satu huruf itu diberi 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, min, alif, lam, lam, ha, tu berapa huruf tu semua, tiap-tiap satu huruf kali 10. Tak nampak? Nabi kata dalam hadis, sabit dengan hadis yang sahih. Tapi kita tak nampak. Mana kita nampak? Dengan kerana tak nampak tu, ramai orang tak baca. Bukan kata tak baca Quran, nak makan tak bismillah. Punya teruknya kita lah ni. Bukan kata tak baca Quran. Tak baca Quran itu sudah jadi lumrah dalam hidup orang Islam hari ini. Tak baca Quran sudah jadi lumrah. Menjadikan Quran itu bacaan harian, itu luar biasa dalam masyarakat kita lah ni. Dan sudah kata ke orang lain, kita cermin diri kita sendiri. Kita sudah tengok orang lain, sudah kata dia ni tak baca Quran. Sudah kata kita sendiri seminggu berapa kali kita baca Quran. Kalau nak banding baca Quran dengan baca surah abang, mana kita baca banyak? Sendiri ya, sendiri muhasabah diri, sendiri tahu jawapan dia. Tak baca Quran. Kita tak pernah dengar kau orang dua abang di masjid bagi setiap satu huruf itu 10 pahala. Tak pernah dengar. Benar. Nabi kata bukan alif, lam, mim itu harfun. Walakin Nabi kata alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Nabi kata kamu baca alif, lam, mim itu bukan kira satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, 10 pahala. Lam itu satu huruf, 10 pahala. Mim itu satu huruf, 10 pahala. Baru baca alif, lam, mim sudah dapat 30 pahala. Tak baca.
Hak duk derah baca dulu ni pasal nak khatam Quran, pasal nak nikah. Dulu dia kata tak menikah, kalau tak khatam Quran tak boleh nikah, maka pernah juga lah bagi khatam pasal nak menikah. Dah lepas pada tu tunggu bulan puasa lah baru nak baca. Lepas bulan puasa tak baca. Sedangkan itu sumber pahala. Demikianlah manusia. Dia kata demikianlah manusia. Manusia dia tak loba, dia tak jadi tamak dalam soal nak menambah pahala. Terus bercakap soal nak bangkit sembahyang sunat tengah malam. Kalau sekiranya sunat ba'diyah Aisyah pun tak buat. Sunat ba'diyah Aisyah pun berat nak buat. Nak bangkit pukul 3 sembahyang malam. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau dia ni sunat rawatib tak buat, tiba-tiba sembahyang malam tiap-tiap malam buat, ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada, tetapi ini orang yang luar biasa. Tapi dia kata di sini, dia kata apa? Dia kata fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Sesungguhnya hisab balasan pahalanya di sisi Tuhan. Pipi sana esok baru tengok terkejut. Oh, banyaknya pahala aku ni mai kat mana ni? Tak sangka kita duk berasa kita tak pernah pun turun berjihad sampai mati syahid. Tak pernah pun. Kita duk rasa seingat-ingat kita atas dunia dulu duit pun tak banyak, maka sedekah pun kurang. Kita ingat-ingat balik atas dunia dulu, aku ni apa yang aku buat tak banyak pun dah. Tapi macam mana pahala ni boleh main banyak ni? Sila akaun kot. Kita duk ingat lagu tu. Duk ingat akaun orang lain sudah main tingkah masuk dalam akaun kita kan macam mana kan? Alhamdulillah lah, ganti lah buat aku. Duk ingat lagu tu, rupanya dah, rupanya hak kita punya. Memang hak kita punya. Allah beritahu kat kita, hak banyak ni pasal apa? Pasal kamu ni, mulut kamu sentiasa basah dengan zikir. Masuk aja masjid, sembahyang sunat tahiyat masjid 2 rakaat terus nawaitul i'tikaf. Niat i'tikaf terus pahala dah jalan. Duk saja-saja baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi tak tahu apa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ingat macam tu saja, hak kita buat tu habis angin pupuk gitu aja. Dah rupanya. Pasal apa? Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya balasannya di sisi Tuhan. Tak ada satu benda hak kita buat yang dinamakan kebaikan yang Allah tidak bagi pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tak ada satu benda pun benda baik yang kita buat yang Tuhan tak bagi pahala. Tak ada satu benda jahat yang kita buat yang Allah tidak bagi dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, innahu la yuflihul kafirun. Bahwasanya tiada dapat kemenangan oleh segala orang yang kafir. Hanya rugi, susah, neraka selama-lama. Itu dia. Jadi orang kafir dia tak boleh apa, dia kata. Satu, kemenangan tak dapat. Atas dunia nampak macam menang. Dia berasa nak masuk Afghanistan, dia masuk. Kuasai Afghanistan, lantik pemerintah boneka dia. Nampak pada mata manusia macam menang. Dah berasa menang di Afghanistan, lah duk bagi amaran dekat Iraq pula. Duk bagi amaran dekat Iraq pula. Cari pasal tak habis-habis. Kawan ni dah tak ada apa dah lah ni. Hampir tak ada apa dah. Sekatan ekonomi, bantuan ubat, semua disekat. Habis-habis tak ada apa dah mereka buat. Nak serang juga. Dalam kata dia nak serang Iraq ni, tentera turun di Mindanao dah. Tonton tengok, kita nampak mata kasar, nampak macam sakan kata buah-buah ni. Menang sakan daripada atas dunia ni. Dah, Allah Subhanahu wa taala kata, innahu la yuflihul kafir. Orang kafir ni kok mana kok tak menang? Tuhan kata, menang pada mata kamu, di sisi Allah itu bukan menang. Kerana ini sementara. Akhirat esok hak kekal. Hak akhirat esok tak ada menang bagi mereka ni. Tuhan kata macam tu. Hanya rugi semata-mata, susah semata-mata, neraka selama-lama. Ni janji halu tunggu mereka di sana esok. Waqul, dan kata olehmu ya Muhammad pada doa, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhanku, ampun olehmu bagi aku, dan rahmatlah olehmu akan daku. Dan engkau adalah Tuhan yang sebaik-baik daripada segala yang kasih dan segala yang sayang. Allah suruh dekat Nabi Muhammad ni, wahai Muhammad, doa ni mau bagi kuat. Rabbighfir, wahai Tuhan, ampunkan aku. Takat ni aja aku boleh buat untuk Islam. Takat ni aja aku boleh buat untuk Islam, takat ni aja, lebih tak boleh. Minta ampun dekat Tuhan kalau sekiranya hak kita buat ni tak sampai ke tahap yang Tuhan nak. Minta ampun. Warham, minta ya Allah rahmatilah kami, kesianlah kat kami. Tonton tengok Nabi malam perang Badar, berapa kali dah kita ulang sebut.
malam perang Badar. Nabi tak nampak jalan lah. Kalau dari segi adat ni tak nampak jalan boleh menang. Nabi angkat tangan minta dekat Tuhan. Menangis Nabi. Sambil minta dekat Tuhan ni menangis. Sampai Nabi kata dalam doa dia, Ya Allah, kalau sekiranya kamu kalahkan kami, kumpulan yang sikit ni, 313 orang ni, kalau kalah kami dalam perang esok ni, tak ada dah orang yang akan sembah kamu di atas muka bumi. Tu habis dah. Tak ada ayat dah Nabi nak kata. Selain daripada minta tolong dekat Tuhan ni, Nabi tutup doa dengan kata-kata tu. Nabi kata, Ya Allah, ni kumpulan sedikit, 313 nak lawan dengan dekat 1000 orang. Kalau sekiranya kamu tak tolong kami hari ni, tak ada dah orang nak sembah kamu atas muka bumi. Nabi sampai habis dah tak tahu nak kata apa dah, kata lagu tu dekat Tuhan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak boleh dengar, dia sebab, dia berasa cukup sedih. Mai peluk Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, saya kata janganlah sampai macam tu, Allah dengar doa kamu. Abu Bakar pergi kata ke Nabi macam tu. Sungguh rupa-rupanya tuan-tuan, menjelang esok, mula saja perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat bersah-sah turun untuk bantu tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW, dan akhirnya Islam menang besar. Dia dalam perang pertama yang berlaku itu, perang Badar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sampai macam tu. Allah suruh, Rabbighfir, wahai Muhammad, minta ampun kat Tuhan. Warham, minta Allah rahman, Allah kesian dekat kita orang Islam. Wa anta khairur rahimin, dan kamulah Tuhan yang paling baik dalam soal memberi rahmat dan memberi belas kesian kepada semua makhluk. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk surah An-Nur Madaniyah. Surah yang melibatkan ayat hukum. Kalau tuan-tuan nak satu homework yang lebih untuk surah yang akan datang ni, surah An-Nur Madaniyah ini, tuan-tuan boleh buka kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia ni bukan tokis sabun. Nama dia Muhammad Ali As-Sabuni. Sabun dalam bahasa Arab sabun, memang sabun. As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni. Dia buat satu tafsir, dia panggil Tafsir Ayatul Ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Ni kita nak baca insya-Allah pada bulan depan ni. Dia cerita pasal ayat hukum. Dia bermula dengan ayat hudud yang menceritakan tentang hukum ke atas orang yang berzina, laki-laki perempuan. Lepas tu dia masuk pula ayat hudud tentang qazaf. Kita kena tahu benda ni. Kita kena tahu. Bila dia sebut aja hudud apa pun kita tak tahu. Ini kita nak mengaji cara betul, kita nak tahu apa benda yang kata hudud ini. Hukum apa yang terkandung di bawah hudud. Dan apa perintah Allah yang ada dalam Quran berkaitan dengan hukum-hukum ini. Dia ada ayat tentang zina, penzina laki-laki perempuan. Lepas tu dia ada ayat tentang khazaf, tuduh. Kita tuduh. Orang selalu salah faham. Orang selalu kata yang salah ni kalau orang laki-laki tuduh orang perempuan berzina, maka dia akan dikenakan hukum sebat 80 kali. Sebenarnya kita akan jumpa kemudian. Sebenarnya orang tuduh orang laki-laki berzina sedangkan kawan tu tak berzina pun kena juga hukum qazaf. Sama aja. Tuduh laki-laki ke, tuduh perempuan ke, kemudiannya kita gagal membawa saksi, tidak ada bukti, maka kita layak menerima hukum qazaf, hukum 80 kali sebat atas belakang kerana tuduh yang tak betul. Berapa banyak benda yang kita tuduh orang atas dunia ni? Kita tanya diri kita, berapa banyak benda yang mulut kita tuduh orang atas dunia ni? Dalam keadaan tak ada bukti pun, tak ada saksi pun, berdasarkan dengar-dengar orang kata. Orang kata lagu tu, kita pergi habang, kita tambah jengkai lagi. Orang kata lagu tu, kita pergi habang, kita tambah lagi sejengkai lagi. Sedangkan hak kita habang, hak kita duk kata tu, benda tu adalah benda yang berupa qazaf, berupa tuduhan, yang tuduhan itu melayakkan belakang kita kena 80 badan. Bila belajar benda ni, baru kita nampak, oi, benda ni nampak nak makan aku. Baru kita nampak, barulah kita rasa mengaji ni membentuk diri kita. Membentuk diri kita. Ni hak kita duk mengaji ni, membentuk diri kita. Bila kita mengaji, kita tahu. Bila kita tahu, kita perbetul sama mana tak. Kemudian dia akan main cerita tentang qazaf isteri.
Tuduh isteri pula. Tuduh orang lain satu bab. Tuduh bini. Dia tuduh bini dia. Bini dia mengandung, bersalin. Kelong-kelong anak, dia duk perhati anak. Dia perhati tengok. Dia kata tak nampak macam rupa aku ni. Dia duk main dulu. Ada tak tuan-tuan berlaku dalam masyarakat benda ni? Ada. Dia tengok-tengok. Dia kata nampak tak macam aku ni. Macam mana hang ni? Dia duk kata kat bini dia dulu. Cakap dia tu membawa maksud. Dia seolah-olah cuba nak menuduh isteri dia berzina dengan orang lain. Ataupun dalam maksud kata lain, dia cuba menafikan nasab anak tu kepada dia. Menafikan keturunan anak kepada dia. Dia kata ni bukan anak dia. Apa pula hukum dia? Ini dalam Quran, tuan-tuan. Kemudian dia main kisah al-ifk. Ini kisah yang menarik. Cerita tentang bagaimana Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan sumbang dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Bini Nabi, isteri Nabi, Ummul Mukminin, isteri Nabi pun ada orang tuduh kata buat benda tak elok. Apa yang berlaku selepas itu, bagaimana cerita dia? Dia ada semua dalam surah An-Nur ini. Maka surah An-Nur ini adalah satu surah yang baik untuk kita baca kerana dia mengandungi banyak maklumat dan dia menerangkan tentang aspek-aspek hukum di dalam hukum syariah yang ada dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan kat kita, panjangkan umur kita ikuti tafsir surah An-Nur pada bulan depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Wal 'asr innal insana illa alladhi اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.